Dr. Ali Al-Huri hafizahullah ta'ala di atas bacaan ayat suci Al-Quran Karim dari majlis mempersilakan Al-Fadhil Tuku Pasir Gudang hafizahullah ta'ala untuk menyambung pengisian dan kuliahnya pada malam ini pada muka surat 87 mengenai dosa-dosa besar. Falyatafadhal mashkurah majurah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat, penonton yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan pembacaan kitab kita pada muka surat 87, kafarah dosa. Penulis ingin mengakhiri perbincangan ini dengan menerangkan tentang perkara-perkara yang boleh menghapuskan dosa-dosa besar dan kecil. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui kelemahan manusia, penguasaan syahwat ke atasnya, dan tipu daya syaitan terhadapnya. Oleh itu manusia pasti akan terlibat dalam melakukan maksiat, kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala dengan pemeliharaannya dan kelembutannya. Jumlah mereka amat sedikit. Oleh itu Allah Ta'ala telah menjadikan pelbagai kebaikan kepada orang yang melakukan maksiat. Apabila mereka melakukannya, Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan membersihkannya dengan kurniaan dan sifat pemurahnya. Dengan cara tersebut, Allah Ta'ala menjauhkan mereka daripada azabnya dan memberikan keampunan kepada mereka. Terdapat 3 jenis penghapus dosa, iaitu yang pertama menghapuskan dosa besar dan kecil dengan taubat yang sempurna serta mencukupi syarat. Taubat yang sempurna akan menghapuskan dosa-dosa besar dan kecil. Ia juga akan menghapuskan kekufuran. Perkara ini sudah diketahui oleh semua orang Islam. Oleh itu penulis tidak mahu menghuraikannya dengan panjang lebar. Yang kedua, penghapus dosa yang mengampunkan dosa-dosa kecil. Ia terbahagi kepada 3. Yang pertama, menjauhkan diri daripada dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan dosa kecil kamu. Dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 31. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Nabi SAW bersabda, solat 5 waktu, Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya, Ramadan hingga Ramadan yang berikutnya, merupakan penghapus segala dosa yang ada di antaranya, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Yang kedua, menuruti kejahatan dengan kebaikan. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat dijadikan untuk menghapuskan dosa yang ada di antara solat-solat tersebut. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebajikan, terutamanya solat, menghapuskan kejahatan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, sesungguhnya seorang lelaki telah mencium seorang perempuan. Kemudian dia datang menemui Nabi SAW dan memberitahu perkara tersebut kepada baginda. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulufan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikan sembahyang wahai Muhammad, engkau dan umatmu, pada 2 bahagian siang, pagi dan petang, dan pada ketika berhampiran dengannya dari waktu malam.
Sesungguhnya amal-amal kebajikan terutamanya sembahyang itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah perintah bagi orang-orang yang mau beringat. Lelaki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah ia khas untuk saya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Untuk seluruh umatku." Muaz menceritakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Muaz, ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Ia akan menghapuskannya. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia." Abu Dzar dan Muaz radhiyallahu taala anhuma menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takutlah kepada Allah di mana jua engkau berada. Ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Ia akan menghapuskannya. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik." Yang ketiga, musibah-musibah dunia. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Setiap musibah yang menimpa orang Islam akan menjadi penghapus dosa walaupun duri yang menyakitinya. Dalam hadis yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafallahu biha min khatayahu." Tidaklah orang Islam ditimpa kesakitan yang berpanjangan, kepenatan, duka cita, kesedihan, penganiayaan, kerusingan, hatta sehinggakan duri yang menyakitinya, melainkan Allah menghapuskan dosa-dosanya dengan musibah-musibah tersebut. Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu taala anhu menceritakan, sesungguhnya seorang lelaki bertemu dengan seorang perempuan bekas pelacur pada zaman jahiliah. Dia bergurau senda dengan perempuan tersebut sehingga dia memegangnya. Lalu perempuan itu berkata, "Cukup. Sesungguhnya Allah telah menghancurkan syirik dan mendatangkan Islam." Lelaki itu meninggalkan perempuan tersebut. Dia terus berpaling daripada melihat perempuan itu sehingga dia terlanggar pagar. Kemudian dia datang menemui Nabi SAW dalam keadaan darah mengalir pada mukanya. Dia menceritakan kepada Nabi SAW apa yang telah berlaku. Baginda SAW bersabda, "Engkau adalah seorang hamba yang Allah inginkan kebaikan kepadamu." Kemudian baginda menyambung, sesungguhnya Allah Ta'ala bila dia menginginkan kebaikan pada hambanya, dia akan mempercepatkan hukuman terhadap dosa hamba tersebut. Bila Allah menginginkan kejahatan kepada hambanya, dia membiarkan dosa hamba tersebut sehingga dibalas pada hari kiamat. Ketika itu dosanya bagaikan gunung. Abi Tamimah Al-Hujaimi menceritakan, ketika kami berada dalam sebuah kebun di Madinah, aku melihat seorang perempuan. Aku merenungnya sehingga dia berada di hadapanku. Aku terus memerhatikannya sehingga dia melepasi kebun. Aku terus berpaling kepadanya sehingga terlanggar dinding dan terluka. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perkara tersebut kepada baginda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bila dia menginginkan kebaikan pada hambanya, dia menyegerakan hukuman terhadap dosanya. Tuhan kita maha mulia dan maha tinggi. Dia amat mulia daripada menghukum hambanya dengan dua kali hukuman atas satu dosa. Penulis berkata, bagaimana sanad boleh dinilai sebagai hasan sedangkan dalam sanadnya terdapat Hisham bin Lahik, Abu Usman Al-Madain ataupun Al-Madani yang dianggap lemah oleh Syababah bin Siwab, Al-Bukhari, As-Saji dan Uqaili. Ahmad meninggalkan hadisnya selepas dia meriwayatkan daripadanya, tetapi Nasai menilainya sebagai perawi yang kuat. Ibnu Adi berkata, hadis yang diriwayatkan oleh Hisham Al-Abai, aku harap hadisnya tidak lemah. Ibnu Hibban menyebut beliau di kalangan perawi yang dipercayai, tetapi beliau yang menyebutnya di kalangan perawi yang lemah. Abu Tamimah seorang tabi'in terkenal. Beliau meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah dan Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Asal hadis ini ialah daripada Tamimah Al-Hujaimi, sesungguhnya seorang lelaki berada dalam satu kebun daripada kebun-kebun Madinah. Hisham bin Lahik merupakan seorang yang lemah dan tidak teratur dalam meriwayatkan hadis. Beliau telah menyandarkan kisah ini kepada Abu Tamimah.
Sedangkan kisah ini tidak berlaku kepada beliau. Beliau juga tidak menyaksikan kisah ini. Hadis ini mursal dan lemah sandarannya. Tetapi ia dikuatkan dengan hadis yang dikemukakan sebelum ini. Dosa yang kecil boleh menjadi besar sekiranya ia digabungkan dengan dosa yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam perbincangan yang khusus dengan kuasa Allah. Ramai ulama berpendapat bahawa melakukan dosa kecil secara berterusan akan menyebabkan dosa tersebut menjadi besar. Mereka berhujah dengan hadis, suatu yang berterusan tidak lagi dikira dosa kecil dan sesuatu dosa tidak akan menjadi dosa besar dengan istighfar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Shaykh melalui jalan Ad-Dailami daripada Sa'id bin Sulaiman Sa'dawiyah, daripada Abi Syaibah Al-Khurasani, daripada Abi Malikah, daripada Ibn Abbas secara marfu'. Al-Askari turut meriwayatkannya melalui jalannya ini dalam Amthal. Abu Syaibah merupakan perawi yang lemah. Ia juga diriwayatkan oleh Baghawi dan Dailami daripada Khalaf bin Hisham, daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Az-Zuhri, daripada Anas secara marfu'. Dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang tidak dikenali. Ia juga turut diriwayatkan oleh Abu Huzaifah dan Isa bin Bishr dalam kitab Mubatada daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya daripada Aisyah secara marfu'. Abu Huzaifah seorang pembohong. At-Tabrani meriwayatkan dalam Musnad Asy-Syamiyyin daripada Makhul, daripada Abi Salamah, daripada Abi Hurairah. Dalam sanad hadis ini terdapat Bishr bin Ubaid Ad-Darimi, seorang matruk yang ditinggalkan hadisnya. Diriwayatkan juga oleh Tha'labi dan Ibnu Syahin daripada jalan Bishr bin Ibrahim, daripada Khalifah bin Sulaiman, daripada Abi Salamah, daripada Abu Hurairah. Bishr bin Ibrahim merupakan perawi yang ditinggalkan hadisnya, gurunya pula tidak dikenali. Sebenarnya hadis tersebut perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Syi'ab daripada jalan Sa'id bin Abi Sadaqah. Ibnu Abbas berkata, suatu yang berterusan tidak lagi dikira dosa besar dan sesuatu berterusan tidak lagi dikira dosa kecil dan suatu dosa tidak menjadi dosa besar dengan istighfar. Maksud hadis ini bukan berasal daripada Rasulullah SAW. Jadi ia tidak boleh dijadikan hujah. Oleh itu Syaukani memilih pendapat yang berlawanan dalam kitab Irsyadul Fuhul. Beliau berkata, berterusan melakukan dosa kecil tetap dianggap kecil sebagaimana berterusan melakukan dosa besar adalah dosa besar. Ini pendapat yang tepat. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada malam ini ialah kafarah kepada dosa. Baik, kita tahu bahawa semua manusia tidak akan terlepas dari dosa. Yang maksum terpelihara ialah Nabi-Nabi alaihissalam dan para rasul. Maka mereka dengan sepakat ulama dengan nas yang jelas bahawa semua para Nabi alaihissalam mereka tidak pernah melakukan dosa. Adapun kesilapan mereka tidak dianggap sebagai dosa. Kesilapan mereka ialah pengajaran kepada umat, i'tibar kepada umat. Tapi bukan dosa bagi hak para Nabi. Adapun kita yang bukan Nabi ni berdosa. Kita berdosa dan kita buat dosa. Cuma di kalangan kita ada yang mungkin Allah pelihara dia. Sehingga daripada kecil dia tidak cenderung melakukan dosa. Tapi bukan bermaksud dia maksud, tapi dipelihara. Maka dia tak berzina, dia tak mencuri, dia tak merompak, dia tidak melakukan perkara-perkara yang keji dan sebagainya, minum arak dan berjudi. Maka ini kalangan orang yang Allah pelihara. Namun bila kita mengetahui dosa ni terbagi pada dua. Dosa kecil dan dosa besar. Secara umumnya mungkin orang mukmin yang bertakwa dia mampu mengelakkan dosa-dosa besar. Seperti mencuri, merompak yang telah kita jelaskan, berjudi, berzina, membunuh. Tetapi kemampuan kita mengelakkan dosa-dosa kecil agak mustahil. Pasti kita melakukannya. Kadang-kadang kita melakukannya tanpa kita sedar. Umpama kita dengar umpatan dan kita tidak mengingkari. Umpamanya kita dengar fitnah dan kita mempercayainya. Umpamanya kita dengar perkataan-perkataan yang buruk lalu kita menyetujuinya. Maka ini dosa-dosa yang mungkin kita terdedah. Oleh sebab itu bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam mereka melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan itu ialah orang bertaubat. Dan hadis Nabi kata, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kamu tak buat dosa, Allah akan hapuskan kamu semua dan Allah datangkan satu makhluk yang berdosa
untuk mereka memohon ampun pada Allah dan Allah ampunkan mereka. Artinya dosa ini ialah bukan kita sebut fitrah, tapi ia satu benda yang tak boleh kita elak manusia. Kerana itu Allah tawarkan keampunan, Allah tawarkan kepada kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kita ada kelemahan hawa nafsu. Dalam diri kita ada apa? Ada hawa nafsu. Dalam kehidupan kita, kita ada kawan-kawan yang mungkin mempengaruhi kita. Dan kita pula duduk di dunia yang mana di dunia ni memang tempat orang buat dosa. Kita duduk di dunia tempat orang buat dosa. Yang keempat ialah kita ada syaitan yang memang senantiasa cuba mempengaruhi kita untuk melakukan dosa. Walau sekecil dosa. Walau sekecil dosa mereka akan cuba. Sebab syaitan dan iblis ni tahu akhirat kelak mungkin sebahagian anak Adam itu dihukum dengan sebab dosa kecil. Kerana dia mungkin mengambil mudah atau sebagainya. Mungkin dihukum. Sebagaimana syaitan juga mengetahui ada orang kerana kebaikan yang kecil mungkin masuk syurga. Sebab itu syaitan akan halang manusia buat kebaikan walau sekecil kebaikan. Sebagaimana syaitan akan cuba perangkap manusia untuk buat dosa walau sekecil dosa. Akhirnya kita lihat bagaimana ada wanita yang masuk neraka hanya kerana dia mengurung binatang atau kucingnya. Yang disebut oleh Nabi SAW, dakhalatil mar'atun nar bihirratin habasatha. Seorang wanita yang baik tapi masuk neraka sebab kucing yang dikurungnya. Tidak dia bebaskan untuk mencari makanannya atau tidak diberi makanan. Artinya dosa tadi kalau kita tengoklah, tak adalah orang nampak itu jenayah besar sangat seorang kurung binatang sampai mati. Taklah nampak berbanding kurung manusia sampai mati. Tetapi benda ni rupanya Allah hukum masukkan dalam neraka. Banyak kesalahan-kesalahan yang dipandang kecil. Tetapi kesalahan ini akhirnya akhirat kelak menjadi satu bebanang yang besar. Bebanang yang berat. Baik, syaitan tahu benda ni. Sebab tu syaitan akan cuba, kalau dia tak boleh jebakkan kita dalam dosa besar, dia jebakkan kita dalam dosa kecil. Dia akan buat juga. Namun Allah yang Maha Pemurah menawarkan kita keampunan. Dan dosa-dosa ini dihapuskan dengan beberapa cara. Baik, kita tahu dosa ada kecil, ada besar. Dosa kecil atau dosa besar, semuanya dihapuskan dengan taubat yang benar atau taubat nasuha. Siapa pun yang bertaubat dengan taubat nasuha, maka Allah akan mengampunkan dosa kecil dan dosa besarnya. Dan kita dah sebut taubat nasuha itu ada 4 syarat. Syarat yang pertama ialah an-nadam, yakni menyesal. Syarat yang kedua ialah al-iqla', berhenti melakukannya. Syarat yang ketiga ialah al-azmu alla ya'uda ilaihi, keazaman tak akan buat lagi. Dan yang keempat ialah memulangkan hak yang diambil. Kita ada penyesalan an-nadam, kemudian kita iqla', kita berhenti terus daripada buat dosa itu, dan yang ketiga berazam tak akan buat lagi. Dan yang keempat, pulangkan hak orang lain. Sama ada ia berupa maruah, maka kita minta halal. Atau berupa harta benda, maka kita pulangkan, kita gantikan, atau juga kita minta halal. Baik, ini taubat nasuha dengan kesepakatan ulama. Taubat yang seumpama ini akan menghapuskan semua dosa besar dan dosa kecil. Baik, yang kedua kita nak bahaskan ialah apakah amalan yang boleh menghapuskan dosa kecil? Amalan. Taubat dengan sepakat ulama dia menghapuskan kedua-dua dosa. Tetapi sebahagian dosa-dosa itu dihapuskan kerana amalan-amalan kita. Dihapuskan dengan sebab bukan kerana taubat. Dia tidak berlaku kerana taubat. Tapi berlaku dengan proses kehidupan kita yang semula jadi ini, maka Allah ampunkan dosa kita. Baik, yang pertama kita nak bahaskan ialah penghapus dosa kecil. Sesudah kita menyebut tentang kesepakatan ulama bahawa taubat menghapuskan kecil dan besar. Tetapi kita nak sebut amalan yang menghapuskan dosa kecil. Ada 3 amalan yang menghapuskan dosa kecil. Yang pertama ialah bila seorang itu menjauhi dosa besar. Siapa pun yang menjauhi dosa besar dalam hidupnya, dia tak pernah mencuri, dia tak pernah merompak, dia tak bunuh orang, dia tak berjudi, dia tak berzina, dia tak liwat, dia tak buat benda-benda yang kita sebut dosa besar, maka disebabkan dia menjauhinya, Allah ampunkan semua dosa-dosa kecil dia. Yang kita telah senarai dosa-dosa kecil sebelum ini. Allah hapuskan.
Dalilnya ialah firman Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang tentangnya, kami pasti akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan kami masukkan kamu dalam syurga. Baik, maksud menghapuskan dosa di sini yang dosa kecil. Dalam hadis Nabi kata, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kabair. Solat 5 waktu. Maksudnya antara solat subuh dengan solat zuhur. Solat zuhur dengan solat asar. Asar dengan maghrib. Tengah-tengah tu. Jadi kalau saya sembahyang subuh tadi, dalam proses saya nak tunggu solat zuhur, sehinggalah sampai masuk waktu zuhur, Allah ampunkan semua dosa kecil saya buat sepanjang tu. Kemudian saya pun sembahyang zuhur. Dalam proses saya nak sembahyang asar, apa pun dosa antara zuhur dengan asar Allah ampunkan. Dalam proses saya nak solat maghrib pula, apa pun dosa saya daripada asar ke maghrib Allah ampunkan. Dan dosa kecil. Saya nak solat isyak pula, antara maghrib dengan isyak, maka Allah ampunkan dosa saya. Maka ini dimaksud as-salawatul khams. Wa ramadhanu wal jum'atu ila al-jum'ah. Jumaat pertama dengan Jumaat kedua, seminggu. Jadi kalau saya buat Jumaat tadi, misalnya, kemudian Jumaat depan pun saya buat, antara tempoh ini, 7 hari, kalau saya buat dosa kecil, Allah ampunkan. Dengan saya mengadakan atau melaksanakan solat Jumaat yang kedua tadi. Wa Ramadan ila Ramadan. Dan Ramadan kepada Ramadan. Ramadan lepas, lagi sebulan nak masuk Ramadan akan datang. Sepanjang setahun tadi, kalau saya ada buat dosa kecil, Allah panjangkan umur saya sehingga sempat Ramadan ni, saya berpuasa, sehingga saya menghabiskan puasa, Allah hapuskan dosa-dosa kecil saya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, setiap kebaikan, bila kita buat je kejahatan, kita buat cepat-cepat kebaikan. Maka ia akan menghapuskan. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila Rasulullah menyatakan, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, dengan segera dia akan menghapuskannya. Jadi kalau tadi saya pukul orang katakan, saya terus derma pada dia. Allah ampunkan saya. Misalnya, bagi contoh, saya duk kutuk dia, saya hina dia, kemudian saya terus ajak dia makan, belanja dia makan. Itu penghapus dosa direct. Secara segera. Kalau itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan menghilangkan kejahatan. Kan itu para ulama nasihat kita, tempat yang mana kita buat jahat, jangan kita tinggalkan sehinggalah kita buat baik. Ni kalau tempat ni saya ada buat jahat, saya tak tinggal tempat ni sampai saya buat baik. Kenderaan yang saya buat benda tak baik, maka tidak saya keluar dari perkataan sehinggalah saya buat benda baik. Kita ada satu cerita, ada seorang lelaki, dia mencium perempuan. Bila cium, dia pun menyesal. Dan kita sebut mencium perempuan ini dosa kecil. Dia menyesal. Dia datang jumpa Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW menyebut tentang sembahyangnya nanti akan menghapuskan dosanya. Ada satu hadis. Dia seorang kata, ya Rasulullah, saya ni lah usik-usik perempuan, peluk cium macam tu lah. Nabi pun ajak ikut dia. Ikut baginda. Baik kata Rasul berwuduk. Lepas wuduk, Nabi kata, jom salat. Dan lepas salat, lelaki tu cerita dengan Rasulullah tadi, saya dengan perempuan buat tu, buat ni. Nabi kata, bukankah kamu telah berwuduk? Bukankah kamu telah salat? Pergi kamu. Kan dosa sudah diampunkan. Pergi, kamu dah buat benda baik tadi. Itu yang menunjukkan perbuatan baik yang kita katakan diikuti kebaikan setiap kejahatan kita buat menjadi pengampun dosa tersebut. Sebab itu bila kita buat silap sikit, terus kita buat kebaikan. Satu kisah Abul Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Kisahnya bila hamba pada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala menjatuhkan pinggang atau cawan sehingga pecah. Lalu Abu Mas'ud Al-Badri pun nengkeng dia, marah sungguh-sungguh pada hamba, kemudian angkat tangan nak tampar dia. Sebab buat salah, tampar lah. Maka Nabi SAW daripada jauh tengok, Nabi kata Allah. Nabi kata Allah. Dia dengar suara siapa ni jeri? Allah. Kemudian suara itu makin hampir, Nabi kata Allah. Sampai Rasul menghampiri, Allahu aqdaru minka. Allah lebih berkuasa daripada kamu berbanding kuasa kamu pada hamba-Mu. Maknanya, kita kan kalau orang buat salah, kita cenderung nak hukum cepat.
Nak ukur cepat tangan kita lah macam sotong lah. Ampun lebih cepat. Mudah. Allah lebih berkuasa hukum kita sebenarnya. Kita buat salah, buat dosa, boleh je Allah terus hukum kita. Allah lebih layak. Tapi Allah pun tak hukum. Allah beri tempoh. Jadi kita belajar daripada sifat Allah. Jangan bila orang buat salah, kita fikir nak hukum je cepat-cepat. Maka Abu Mas'ud Al-Badri menyesali perbuatannya. Lalu dia kata, Ya Rasulullah, engkau saksi aku merdekakan hamba. Nabi kata, sebaiknya memang begitu. Sebaiknya memang kamu buat macam itu. Lepas kamu marah dia, kamu tengking dengan cara yang tak layak, bahkan hampir kamu nak memukulnya, maka sebaiknya tebusan itu kamu merdekakan dia. Jadi kita bersama dalam hidup kita, kadang-kadang kita ni emosi kita lebih lah. Emosi kita lebih, lalu kita bertindak di luar batasan agama. Lepas tu kita sedar, kita menyesal. Apa patut kita buat? Apa yang patut kita buat? Terus berusaha buat baik. Di situ juga. Kerana ia menghapuskan kejahatan. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, bawakan kisah seorang perempuan yang mencium, seorang lelaki yang mencium perempuan dan dia bersama dengan Rasulullah sehingga turun ayat yang menyatakan kebaikan menghapuskan kejahatan. Bawakan dalam hadis yang kita bacakan sebelum ini, atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kebaikan, setiap kejahatan yang kita buat diikuti dengan kebaikan, Allah akan menghapuskan. Yang ketiga, yang menghapuskan dosa kecil kita ialah musibah-musibah dunia. Sakit, demam, kena COVID, tersepak tunggul, kena duri, apa je lah. Penat kita, bimbang kita, takut kita, sedih kita, susah dalam satu pekerjaan kita, semuanya itu menjadi kafarah pada dosa-dosa kita. Sebab itu bila kita kena musibah, jangan duk ngeluh kerana dia ada fungsi. Fungsinya adalah menghapuskan dosa kita. Fungsinya ialah beri pahala pada kita. Fungsinya ialah mengangkat darjat kita. Fungsinya ialah memberi ilmu pada kita. Sebagai ilmu dipelajari dengan musibah. Sebagai besar ilmu kita, kita belajar daripada musibah. Sebab tu orang yang bijak dan cerdik, bila dia kena musibah, dia tak ngeluh, tapi dilihat ilmu di dalam tu. Ilmu yang paling tinggi ialah ilmu yang kita dapat daripada musibah. Akhirnya kita dapat satu ilmu. Tak kira musibah tu baik masalah kesihatan kita ke, perniagaan kita ke, hubungan rumah tangga kita ke, ataupun hubungan adik-beradik kita ke, kita gaduh, itu musibah. Tapi kita belajar. Akhirnya kita mampu mengelakkan perbalahan akan datang, kita mampu mendamaikan, kita mampu buat benda-benda yang lebih baik. Sebab tu manusia tak ramai yang belajar dari musibah, yang mengeluh banyak. Tak ramai bahawa di antara rahmat Allah pada hamba-Nya ialah musibah. Itu rahmat. Kerana dengan musibah yang sombong jadi orang rendah diri tawadu. Tidak tuan-tuan, kita sombong macam Fir'aun. Tapi dengan musibah kita pun rendah diri. Kita pun berharap orang doakan untuk kita. Kita pun berharap orang salat ajak untuk kita. Sehingga kita tak nampak bahawa kita boleh bersendirian, melainkan kita perlukan kebaikan orang lain juga. Dia musibah ni disebut dalam hadis. Kata Rasulullah, apa pun musibah yang menimpa orang Islam, melainkan penghapus kepada dosa. Walaupun sekadar duri yang mencocok kaki. Dan riwayat yang lain Nabi kata, sama ada kepenatan, kesakitan, duka cita, kesedihan, apa juga ada orang menganiaya kita, maka semuanya itu kafarah dosa kita. Bahkan disebut dalam hadis, kebimbangan kita pun Allah hapuskan dosa. Contoh, anak kita balik lambat sekolah. Kita pun bimbang, mana anak aku tak balik lambat. Ke orang colek, ke di Mekah ke banyak lah. Itu juga pengampun dosa. Kadang-kadang kita hilang kacamata kita, kat mana kacamata aku, buta lah aku hari ni. Kita memang gang spek ni. Duk cari-cari, duk bimbang, pening kepala. Sebenarnya proses tadi kita bimbang dan takut, Allah beri pahala. Hilang nak kunci mana, kunci rumah, mana kunci kereta. Okay, kita jadi macam tak keruan, duk marah sana, marah siapa ambil ni. Saya letak kunci kat sini, takkanlah kunci ni berjalan. Kita marah ni. Kita duk tanya Abang Long, tanya Abang Ngah, siapa ambil kunci kereta Abang ni? Misalnya. Kebimbangan kita yang betul-betul tadi ialah kafarah dosa kita. Sebab itu apa pun musibah yang menimpa kita, hatta kebimbangan kita, adalah penyebab kepada dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Kemudian di antara perkara yang dibahaskan oleh ulama, apakah dosa kecil boleh menjadi dosa besar? Sebagian ulama seperti Imam Ash-Shawkani, sebagian disebut dalam kitab Irsyadul Fuhul, bahawa kaedah yang menyatakan dosa kecil itu boleh jadi dosa besar tidak diterima dengan sebab berulang kali buat. Berdasarkan daripada
kata-kata Ibn Abbas. Sebab setengah mengatakan ia hadis, setengah itu bukan hadis, mengenai huraian panjang kita tadi, ialah kata-kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bila Ibn Abbas menyatakan la saghirah ma'al isra. Dosa tak akan jadi kecil bila berterusan buat. Walal kabirah ma'at taubah. Dosa tak akan jadi besar bila bertaubat. Bila Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, dosa tidak akan jadi kecil bila ia berterusan. Mana kaedah yang dibina di sini, dosa kecil kalau berterusan dibuat, al-israru ala as-saghair kabirah. Al-israru ala as-saghair kabair. Berterusan buat dosa kecil adalah besar. Tetapi bila seorang bertaubat pula, yang besar jadi kecil. Ini diampunkan. Maka pengarang kita beritahu ini bukanlah kata-kata Rasulullah, ini kata-kata sahabat. Dan kita mengaji usul fiqh bahawa kata-kata sahabat tak boleh menjadi dalil. Sebab dalil kita ialah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian qiyas dan ijma' para ahli ulama. Tapi kalau kata-kata sahabat, qaulus sahabah laisa bihujjah. Bukan satu hujjah. Ini si jumhur ulama. Mereka di sisi Imam Malik yang menganggap menerima perbuatan amal ahli Madinah sebagai hujjah. Baik, kita pendekkan cerita. Seolah-olah pengarang kita nak beritahu dosa kecil tidak boleh menjadi dosa besar hanya kerana seorang itu berdosa buat. Ini sebahagian pandangan. Namun sebahagian ulama lain menganggap dosa kecil ini boleh jadi dosa besar. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah menyatakan iyyakum wa muhakkaratiz dzunub. Iyyakum wa muhakkaratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Kata Nabi SAW, jauhilah kamu daripada anggapan kamu dosa-dosa kecil, kerana dia akan berkumpul pada seorang dan membinasakannya. Artinya dosa ini menjadi besar. Sebab itu setengah ulama menganggap dosa kecil itu menjadi besar dengan beberapa sebab. Yang pertama, bila ia dilakukan berterusan tanpa berhenti. Yang kedua, bila ia meremehkan dosa kecil. Alah, kecil je, bukan besar, kecil je. Meremehkan, istihza. Istihza dengan dosa kecil menjadi besar. Dan yang ketiga, dia bergembira dengan dosa tersebut. Dia buat dosa tu kecil, pergi gembira. Kalau jenis tak pakai tudung, gembira tak pakai tudung. Kalau jenis buat maksiat, dia gembira, maka orang as-surur ataupun gembira dengan buat maksiat. Ini juga memberi maksud istihza. Maka dia anggap dosa besar. Yang keempat, kata ulama bahawa dosa kecil menjadi dosa besar bila dia berbangga menceritakan pada orang lain. Allah tutup dosa tu, lepas tu dia pun cerita. Bangga pula dia. Dia bangga dengan apa yang dia lakukan kepada orang lain. Maka ini juga boleh menyebabkan dosa tadi menjadi dosa besar. Kerana berterusan, kerana mempelekehkan, kerana bergembira waktu melakukan dosa tersebut, tak rasa bersalah langsung, gembira, dan dia berbangga dengan menceritakan pada orang lain. Yang setengah ulama menyatakan dosa kecil menjadi dosa besar. Namun kita berkata, wa imma pendapat yang kata dosa kecil selamanya kecil, dia tak jadi besar walau berterusan buat. Ataupun pendapat yang mengatakan ia mungkin jadi besar. Kita ingatkan bahawa semua dosa ini ialah satu bentuk kesalahan kita dengan Allah. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa pun yang buat dosa sekecil-kecilnya, Allah Ta'ala akan tunjuk dan mengazabkannya. Tetap. Artinya, sebab itu kata ulama, jangan tengok kecil dosa, tengok betapa besarnya zat yang kamu berdosa dengannya. Dan tengok pada dosa itu kecil, tapi tengok kepada siapa kita buat dosa itu, pada Allah. Contoh gini, tuan-tuan, kalau kita buat salah pada sultan, kecil je. Kita buat salah, kita lupa nama dia misalnya. Allah, lupa nama. Lupa nama sultan, silap bank ke. Kawan tu belum almarhum, kita sebut almarhum depan, habis. Sebab salah ni pada raja. Kalau salah dengan geng-geng kita tak apa, silap sebut almarhum sekian-sekian, mungkin kita tak rasa sangat lah kecil. Ni silap dengan raja, tak tidur malam kita. Apatah lagi kalau silap tu kesalahan pada Allah Ta'ala. Dia setiap orang, bila mana dia buat dosa, dia mesti rasa berat benda tu. Kerana itu dia bersegera bertaubat pada Allah. Sebab setiap dosa dia akan menjadi titik hitam dalam hati anak Adam. Idza aznaba ibnu Adam nukita fi qalbihi nuktatun sauda.
Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, bila anak Adam buat dosa, bila kita buat dosa, dititik dengan titik hitam. Buat lagi terus titik sehingga dia memenuhi hati kita. Dan itu yang disebut kalla bal rana ala qulubihim ma kan yaksibun. Itulah ran yang menutup hati disebabkan perbuatan dosa. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita memahami bagaimana dosa kecil atau dosa ni bahaya belaka. Api kecil, api besar bahaya belaka. Api kecil boleh membakar rumah kita. Kita kalau naik kereta, kalau rosak kecil pun kita bimbang juga. Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, usaha kita untuk meninggalkan dosa. Usaha kita membentengi diri dari dosa. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita beristighfar setiap hari. Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 maratan fi kulli yawm. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku beristighfar dan aku bertaubat setiap hari 70 kali. Wa fi riwayatin, dan riwayat lain 100 kali. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita istighfar? Supaya kita tidak memandang kecil tentang kesan dosa. Tentang dosa ni dia ada kesan dia. Kesan-kesan tadi yang menyebabkan kita bimbang. Kalau sekiranya Allah menghendaki, Allah jadikan dosa itu terus berkumpul untuk kita dihukum akhirat kelak, maka dia jadi musibah besar. Tapi kalau Allah Ta'ala nak beri kita rahmat, Allah Ta'ala akan jadikan kafarah-kafarah dosa. Apa musibah yang menimpa kita, kecederaan, kemalangan, hilang duit, semua benda ni Allah kafarahkan pada dosa-dosa kita buat. Sebab itu kita diajar bila dapat musibah, kita sebut Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala atas musibah ini. Kalau kita musibah tadi dapat pahala, bererti Allah hapuskan dosa. Kerana tidak tempat satu pahala dalam satu amalan, melainkan dosa-dosa lain akan dihilangkan. Kerana itu kita nak cari banyak pahala, kita nak buat banyak pahala, kerana pahala akan menghilangkan dosa kita. Maka ini tentang kafarah kepada dosa-dosa kecil. Sebelum kita bahaskan nanti insya-Allah seminggu depan tentang kafarah atau penghapus dosa besar, ada 4 yang kita akan bahas dan kita akan syarahkan akan datang. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan kathiran Al-Fadhil Jazakallahu ta'ala di atas kupasan dan huraian berkenaan dengan kafarah dzunub, khususnya kepada dosa-dosa, penghapus kepada dosa-dosa kecil yang telah dikupas oleh Al-Fadhil Tuku Pasir Gudang sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati ilmu Al-Fadhil Ustaz Maisad Rahman dan juga semua yang mendengar kuliah ini mendapat keberkatan, mendapat manfaat yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu soalan Ustaz. Yang pertama ditanya, Assalamualaikum Ustaz, jika orang tua kita ketika dia sihat ada buat dosa besar dan kini dia telah pun uzur, apa yang kita sebagai seorang anak boleh lakukan untuk membantu orang tua kita agar diampunkan dosanya? Bila sebahagian orang yang umur dah tua lalu berlaku penyesalan pada usia tua, ini satu hadiah Allah beri sebenarnya. Bila seorang dah tua lalu datang penyesalan dengan hari-hari muda yang ditinggalkan itu, maka ini satu hadiah untuk Allah Ta'ala jadikan kematian di kematian yang baik. Sebab disebut dalam hadis Nabi SAW, bila Allah Ta'ala sayangkan seorang hamba, maka Allah jadikan dia sebelum meninggalnya dia melakukan perkara yang baik. Antaranya penyesalannya. Maka kita dah sebut tadi, penghapus bagi dosa kecil atau besar ialah banyakkan taubat. Jadi sebagai anak, kita sentiasa pesan mak kita, ayah kita, banyakkan taubat. Selalu bertaubat dan kita ajarlah bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, ya Allah. Aku mohon ampun padamu, aku bertaubat padamu, ampunkan dosaku ya Allah. Maka ini lafaz yang paling baik dalam kita ajar mak ayah kita yang dah tua ataupun mana-mana sahabat kita yang dah tua, untuk mereka ini membebaskan diri daripada belenggu dosa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai anak atau orang yang dekat dengan dia memohon keampunan untuk dia. Allah sebut dalam Quran bagaimana sifat kita sama orang beriman mendoakan hidup ataupun mati. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang masih Allah panjangkan umur berdoa, ya Allah ampunkan dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Bila Rasulullah SAW sentiasa suruh kita doakan, mohon keampunan untuk saudara-saudara kita hidup ataupun mati.
Doakan keampunan. Mohon keampunan. Nabi kata pada sahabat, kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarani, minta dia doakan keampunan. Sehingga sahabat mencarinya. Rasulullah bila mengemumikan jenazah, Nabi kata, istaghfiru li akhikum. Wasalu lahu tasbih. Mohonlah ampun untuk saudaramu. Dan mohonlah dia teguh dalam kubur setiap bila datang soal jawab. Jadi kita dengan orang yang tua yang kita sayang, mak ayah kita, maka kita suruh dia supaya kita katakan bertaubat pada Allah dan kita mohon taubat untuknya. Mohon taubat. InsyaAllah dengan cara yang ringkas, yang mudah tadi, Allah Ta'ala menerima taubat. Wallahu a'lam. Saya tak tahu, tadi terkeluar ya. Baik, soalan seterusnya, Ustaz. Apabila kita setelah pun menegur seorang anak yang tidak melakukan solat fardu, tetapi dia tetap tidak melakukannya, adakah si ayah dan ibu berdosa, Ustaz? Baik, dalam cegah kemungkaran untuk melepaskan tanggungjawab, melepaskan dosa, Rasulullah SAW dah letak maratib dia punya kedudukan dan juga dia punya keadaan dia. Bila Rasulullah menyatakan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka tegurlah dengan kekuatan yang dia ada, dengan tangannya. Kalau dia tak mampu, maka dengan lidahnya, dengan nasihatnya. Kalau dia tak mampu dengan hatinya, maka demikian itu selemah-lemah iman. Jadi kita bila berhadapan dengan anak-anak yang tak sembahyang, atau mungkinlah adik-beradik tak sembahyang, maka kewajiban kita ialah menegur dan menyuruh. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluarga kamu solat dan bersabar. Kita tak diajar suruhlah dia solat dan pukul dia. Ia fitnah kita. Suruh dan sabar. Maknanya setiap kali kita nampak kemungkaran itu, kita beritahu tak dah solat ke belum, solatlah kita orang Islam. Sentiasa ingatkan dia. Kadang-kadang kita patut mencontohi juru jual. Juru jual ni dia tetap jual barang dia, walau tak ada orang nak beli. Kita ke pasar, dia pun kata ni RM5, 10 kali kita lalu, 10 kali sebut RM5 depan kita. Bang beli bang, bang beli bang, beli bang. 20 kali lalu, 20 kali. Dia tak pernah putus asa. Jadi kita lebih layak, lebih patut buat macam tu. Masalah kita ialah kita ni, kita katakan kita, himmah kita lemah. Kita suruh 2 kali, kita dah rasa berbuih mulut. Saya dah penat suruh anak saya berbuih mulut, dah buih dah kita. Padahal setiap kita suruh dapat pahala. Setiap kita suruh, kita tak tahu bila hidayah tu datang. Kita tak tahu. Ni sama juga bila kita nasihat ustaz-ustaz ceramah. Ustaz-ustaz kata tak ada orang nak dengar lah kita ceramah. Tak bawa ceramah je. Kita tak tahu bila orang nak dengar ceramah kita. Yang penting kita ceramah. Pada satu waktu, bila Allah buka hidayah, dia orang dengar. Dia orang dengar. Jadi, bila kita buat kebaikan, pertama kita jangan gibat dengan kebaikan. Jangan guna kaedah saya katakan berbuih mulut. Ada buih mulut dah saya cakap. Saya hampir nak stroke dalam nasihat dia ni. Jangan terus nasihat. Bagaimana Allah bagi kita umur dan kita lihat kesempatan tu ada nasihat dia. Perbagaikan nasihat. Kalau Nabi Allah Nuh, kita belajar daripada baginda 950 tahun nasihat Allah. Kita bukan 950 tahun. Jam celik barulah 2 tahun, mungkin 3 tahun. Kita yakin, kita percaya sampai masa bila waktu bersempena dengan waktu kita cakap hidayah dibuka, maka dia akan dengar. Sebab itu penting bagi orang mengajak ke arah kebaikan, dia kena ada sifat sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi di kalangan rasul. Jadi kita pun nak praktiklah sifat sabar. Bila kita suruh je, sabar. Saya juga macam saya kata, saya nasihat ustaz-ustaz, sahabat-sahabat saya bila ceramah, kita pun kena sabar. Orang tak nak dengar ke, orang nak dengar ke, sabar. Cakap. Bagaimana niat kita untuk menyampaikan, kita dapat pahala. Allah tak kira berapa orang dengar kita ceramah. Allah kira sejauh mana keikhlasan kita menyampaikan kebaikan. Sebab kita dah ajar, hidup ni nak ikhlas. Hidup ni nak cari pahala. Sebenarnya pahala kita kadang-kadang, lubuk pahala kita berada dekat dengan kita. Apa dia nasihat anak-anak suruh sembahyang? Itulah lubuk pahala kita banyak. Lubuk pahala kita kadang-kadang menegur pasangan kita dalam perkara kecuaian dalam agama. Tapi yang penting jangan perobok, jangan duk hina, jangan duk pukul, jangan guna kaedah orang yang lemah. Kata orang yang lemah bila tegur sikit dia lempar orang. Dia orang lemah. Orang yang lemah bila ditegur sikit dia mula nak perobok, nak hina. Itu orang yang lemah. Kita bila suruh, kita tetap berjiwa kuat.
tenang beritahu dia, bercakap, berhujah. Dia tak masuk sini, dia masuk sini. Dia tak faham sini, faham sini. Jangan sesekali kita gunakan penghinaan dan jangan sekali kita gunakan kekerasan. Saya ingat satu kisah yang menarik yang kita pernah cerita. Cerita ni daripada hadis yang sahih. Kesimpulan cerita, ada dua saudara ni. Seorang buat baik, seorang buat jahat. Yang buat baik ni sentiasa nasihat dia, dah lah buat jahat, aksir. Stop buat jahat. Lama-lama dia tak tahan dah nak suruh kawan ni, saudara dia ni. Lalu dia pun marah sehingga dia menganggap orang ni dah ahli neraka. Lalu lelaki ni kata, lasta alayya bimuraqib. Kamu ni memang kerja kamu duk pantau aku ke? Aku buat jahat ke, duk menyibuk sepanjang masa? Mantau aku ke? Kawan ni marah boleh cakap macam tu, kamu ni dah memang Allah murka, dah ahli neraka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dua-dua ni mati. Tetapi Allah Taala ampunkan dosa yang buat maksiat ni sebab apa? Sebab dia tak putus asa dengan keampunan Allah. Manakala orang yang duk tegur dia ni kerana dia mula sombong, dia kata kamu ni ahli neraka lah. Maka dia telah menceroboh ilmu Allah yang Allah larang. Maka menyebabkan dia dihukum oleh Allah. Jadi maksud cerita ringkas ini, kadang-kadang kita, tuan-tuan sekalian, bila kita duk ajak orang, kita mula gibah, kita kata awak ni ahli neraka tau. Alah, jangan, kita tak tahu siapa pun ahli neraka. Baik kita, baik dia, kita tak tahu. Cuma kita boleh beritahu amalan awak ni boleh bawa ke neraka. Tapi saya tak kata awak ahli neraka. Amalan awak ni. Awak ni kalau tak sembahyang, ni boleh bawa ke neraka ni. Ini kesopanan kita dalam berdakwah. Ingat, kita dakwah ni jangan menghina, kita dakwah jangan memukul orang. Itu bukan dakwah pukul orang. Kesabaran dia kita dalam menyuruh, khususnya anak-anak yang kita sayang ni. Maka jangan sampai kita hilang kita punya keseimbangan ataupun kewarasan. Allah. Barakallahu fiik, syukrallahu lak. Soalan seterusnya Ustaz, dia kata, adakah dosa-dosa yang telah kita mohon taubat kepada Allah Taala tetap akan dibentangkan pada hari kiamat? Persoalan ini telah dibahaskan oleh ramai ulama tentang apakah dosa-dosa yang kita dah taubat masih dibentangkan ataupun tidak. Pertama, nas menunjukkan Allah Ta'ala ni penerima taubat. Allah menerima taubat sehingga Allah menyebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah. Bila Allah menyebut qabilit taub, Allah itu penerima taubat. Allah Ta'ala itu pengampun dalam banyak ayat. Bila Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang bertaubat. Bila Allah sebut Allah suka orang bertaubat, Allah penerima taubat, Allah suruh segera bertaubat, maknanya bila mana kita bertaubat, Allah ilhamkan kita taubat, itu tanda Allah nak ampunkan dosa kita. Dan bila Allah ampunkan dosa kita, antara perkara yang akan berlaku ialah tidak dibentangkan kejahatan itu tadi. Allah Ta'ala dah tutup kejahatan tadi disebabkan taubat. Yang kedua, tidak ada catatan tadi, bahkan digantikan dengan kebaikan. Catatan kejahatan tak ada, Allah hapuskan. Bahkan digantikan dengan kebaikan disebabkan taubat dia. Bagaimana kita pernah bahaskan, apakah sekadar bila seorang itu bertaubat, otomatik kejahatannya bertukar jadi kebaikan? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, maksudnya bila seorang itu bertaubat, dia ganti kejahatan dia dengan buat baik. Maka dengan kadar itu Allah letak balik tempat jahat tadi dengan kebaikan yang dia buat. Yang kedua, pendapat kata otomatik. Seorang bila mana bertaubat, kejahatan yang dibuat itu bertukar jadi baik. Contoh, dia dulu berzina, katakan. Dia pun taubat pada Allah. Taubat pada Allah. Dan setiap kali dia ingat dosa dia berzina, dia nangis. Ya Allah, dulu aku zina, kenapalah aku boleh terjebak. Maka Allah tukarkan kejahatan yang ada buku catatan zina dari kebaikan. Sebab setiap kali dia ingat, dia akan menangis. Setiap kali dia ingat, dia menyesal. Dia rasa macam, kita katakan rasa pecah hati dia. Walaupun dia belum buat kebaikan, kerana dia ingat dosa tadi yang mencetuskan rasa malu dia pada Allah, mencetuskan rasa, kita katakan insaf dia, maka itu dimaksudkan digantikan kejahatan dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, syukrallahu lak. Soalan seterusnya Ustaz, dia tanya tentang adik-beradik yang bergaduh setelah kematian ayah dan ibunya. Adakah ayah dan ibunya tersiksa seperti yang difahami oleh ramai orang pada hari ini? Mohon pandangan. Umumnya kita sebut wala taziru waziratun wizra ukhra wa anna lil insani ma sa'a. Setiap orang dia akan dapat apa yang dia buat. Dan setiap orang tidak menanggung kesalahan orang lain. Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat.
bagi mereka kebaikan yang dibuat dan ke atas mereka kejahatan yang dibuat. Secara umumnya tak ada orang tanggung dosa sesiapa. Namun begini, disebut dalam asar yang banyak, bila kita ni tuan-tuan sekalian, bila kita ada mak ayah, dan mak ayah kita dah mati. Kita bila adik-beradik mak ayah mati mula renggang. Jadi adalah benda-benda yang tak elok kita berlaku antara kita. Disebut dalam asar bahawa kebaikan kita akan dibentangkan, akan diceritakan kepada orang-orang yang kita sayang yang sudah pun mati. Orang yang sayang sudah mati. Sebab itu disebut dalam satu kata-kata seorang sahabat. Bila dia kata, aku bimbang buat satu kejahatan yang sampai kepada saudaraku yang dah mati lalu dia rasa malu. Artinya benda tu taklah menjadikan mak bapak terseksa. Tapi mak bapak kita dah mati ni, bila sebahagian amalan orang yang disayang ni sampai pada dia. Ni adik-beradik gaduh sampai pada dia. Allah beritahu. Sampai pada dia. Ini akan menjadikan dia sedih. Walaupun bukan sedih dengan maksud terseksa. Macam kita, tuan-tuan sekalian, kita bahagia. Kita ada segala-galanya. Ada orang yang rapat kita ditimpa musibah, kita pun tumpang sedih. Tapi sedih tadi tidaklah menjejaskan nikmat yang kita ada. Tak jejas. Kita tetap makan macam biasa 3 pinggang, 4 pinggang. Tapi sedihlah dengar cerita kawan kita ni. Sama juga mak ayah kita. Baru bila adik-beradik ni gaduh, kejahatan tadi sampai pada pengetahuan ibunya. Sebagai ini dibicarakan sepanjang lebar dalam kitab Roh dan dalam kitab yang dikarang tentang hubungan orang mati dengan orang hidup. Dan saya sebut asal sahabat. Bagaimana mereka kata jangan buat satu amalan sehingga memalukan saudaramu yang sudah mati. Jadi mak ayah kita mimbabi aula lah. Tapi bukan bermaksud mak ayah terseksa. Tetapi maksudnya kadang macam saya kata mengganggu dia. Macam saya katakan kalaulah saya dengar sahabat-sahabat baik saya ada masalah, dia sedikit mengganggu jiwa saya. Tapi dia tak menjejaskan kebahagiaan saya. Saya okey dengan isteri saya, dengan anak-anak saya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Syukrallahu lak. Soalan terakhir Ustaz. Bagaimanakah cara untuk kita menjadi seorang ketua ahli keluarga yang terbaik dalam keadaan fitnah media sosial pada hari ini yang terdedah anak-anak kita dan ahli keluarga kita terdedah dengan fitnah tersebut? Yang pertama, selalu amalkan doa yang Allah ajar dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya ialah, wahai Tuhan kami, kurniakan atau jadikan isteri-isteri kami dan zuriat keturunan kami penenang hati kami dan jadikan kami pemimpin orang bertakwa. Amalkan doa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi pemimpin kepada keluarga kita dengan zaman banyak fitnah, kita mesti ada ilmu. Mesti. Pemimpin, syarat pemimpin dia ada ilmu. Jadi kita kena belajar, kita kena membaca antara buku yang terbaik seperti Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak dalam Islam oleh almarhum Abdullah Nasir Alwan, dan dah ada terjemah bahasa Melayu, alhamdulillah ada. Terbitan Pustaka Nasional ada oleh Syekh Ahmad Smaid almarhum, 2 jilid. Ya, saya suka baca kitab tu. Saya baca ni yang cetakan Darussalam, cetakan tahun 1997. Tarbiyatul Aulad. Bila kita baca, dia membentuk jati diri kita menjadi seorang pemimpin, khususnya dalam keluarga. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Buku yang baik. Dalam tu ada macam-macam cara, kaedah, kisah yang boleh kita jadikan pengajaran. Baik, ilmu penting untuk kita jadi pemimpin dalam keluarga. Dalam fitnah media sosial dan sebagainya, kita kena ada ilmu. Dan yang ketiga, kita kena ada ilmu wakil. Ilmu wakil ni ilmu semasa. Jadi kalau saya tahu nak pantau TikTok anak saya. Saya ada akaun TikTok. Anak saya pun ada akaun TikTok. Anak saya semua ada akaun TikTok. Saya tahu. Dia mesti prank saya prank dengan dia. Dan saya tahu dia buat apa. Saya taklah nak suruh isi kandungan TikTok dia mesti macam saya. Paling kurang, dari sudut dia tidak melampau atau melanggar sempadan agama. Mungkin anak-anak kita TikTok dia TikTok kartun-kartun, dia minat. Kita tahu kecenderungan dia. Namun kita tetap pantau dia. Saya ada Facebook, anak saya pun ada Facebook. Saya ada IG, anak saya pun ada IG. Jadi saya dapat memantau. Jadi ini panggil ilmu wakil. Ni kita ayah tapi tak tahu pun benda macam ni. Ni bahaya juga. Anak kita dah TikTok, dah main macam-macam, kita tak tahu perkembangan. Jadi kita pun kena ada ilmu wakil. Ilmu wakil ni penting. Ilmu yang jadi suasana hari ni. Macam mana Facebook tadi boleh rosakkan, IG boleh merosakkan, TikTok boleh merosakkan. Dan bagaimana ini semua juga media boleh membina kita. Membina akal kita, membina rohani kita.
Ada ramai tuan-tuan guru kita yang ada TikTok, ramai ustaz-ustaz kita ada TikTok. Kita nak jadikan mereka minat di sini. Itu perkara yang ketiga yang kita kena buat. Doa, kita ada ilmu dan kena ada ilmu semasa. Dan yang keempat, bagaimana kita perlu ada masa yang lebih banyak dengan keluarga kita. Kita kena ikhtiar macam mana ada masa yang banyak dengan isteri, dengan anak-anak. Yang menjadi fenomena hari ini memang duduk dekat-dekat tapi masing-masing tengok pun masing-masing. Anak ni tengok pun, ni tengok pun, ni tengok, semua tengok pun. Kita dekat tapi jauh. Jadi macam mana kita nak spend masa kita lebih banyak. Untuk bercakap, untuk bercerita, kongsi pengalaman, bertanya permasalahan. Kita lihat bila Rasulullah menyebut di antara tanda kiamat bahawa anak-anak kita akan lebih dekat dengan kawan-kawannya berbanding ayahnya. Min asyratis sa'ah an yajfu ar-rajul abahu. Di antara tanda kiamat seorang meminggirkan ayahnya dalam kehidupan. Maksudnya ayahnya bukan jadi tempat dia bercakap mengadu masalah, kawan dia. Kawan dia yang akan dia mengadu masalah. Kenapa kesilapan kita? Kita tak beri masa. Kita tak beri masa pada anak-anak kita untuk bercakap, berbincang, berdiskusi. Ini amat penting. Memberi masa. Termasuklah kalau kita berjaya heret anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita ke tempat-tempat yang baik. Majlis ilmu sebagai contoh. Majlis ceramah ke, kalau boleh heret dia ke sana, boleh heret ke Mekah misalnya. Masya Allah. Kita telah membentuk kepimpinan yang baik. Jadi ini 4 yang penting saya kata doa. Banyakkan doa, kita tambah ilmu kita dan kita tahu ilmu semasa dan banyakkan masa dengan anak, isteri kita, orang yang kita sayang, sahabat-sahabat kita. Kita patut ada satu disiplin. Ada waktu saya tak nak pegang telefon. Untuk saya bersama dengan sahabat saya, untuk saya bersama dengan keluarga saya, untuk saya bersama dengan sekian-sekian. Siapa yang tak mampu menjauhkan telefon dalam hidup dia, saya tak rasa dia berjaya menjadi pemimpin. Kalau dia berjaya boleh quarantinekan telefon dia beberapa hari. Pada masalah lebih penting, dia boleh quarantinekan telefon. Saya dah quarantine telefon 2 hari. So, saya bersama anak-anak saya. Masya Allah, ya habbadah, alangkah indahnya, dia mampu beri masa yang baik. Sebab isu hari ini lebih pada masa. Masa yang kita tak boleh bagi pada orang kita sayang. Wallahu a'lam.